Assalamualaikum kepada pelajar-pelajar RMITC. Okey, kita akan memulakan mengenai kita untuk tajuk penyelenggaraan store tu E01. Okey. Sebelum tu saya kenalkan dulu diri saya. Saya adalah Muhammad Azhar bin Shuaib, salah seorang tenaga pengajar dalam tajuk penyelenggaraan store ni. Kita akan membincangkan tajuk yang ketiga, iaitu laksanakan penyelenggaraan bangunan store. Sebelum kita nak mulakan tajuk ni, kita flashback balik apa itu store. Sebelum tu, inilah tenaga-tenaga pengajar yang mengajar dalam tajuk pengenalan store. Cik Muhammad Zulkifli, Cik Alansani, Cik Ikram dan saya sendiri Muhammad Azhar bin Shuaib. Untuk maklumat, saya bertugas di Ibu Pejabat di bahagian Kesan Budaya. Sebelum tu kita flashback balik apa itu store. Store secara umumnya ia adalah tempat bagi melaksanakan penerimaan, perekodan, penyimpanan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengeluaran stok. Store, maksud store ni wajib hafal. Saya rasa semua dah boleh hafal dah apa itu store. Kemudian bila ada store, dia kena ada stok. Kalau tak ada store, tak ada stok. Ada store tak boleh juga. Kita kena faham apa itu stok. Stok ni secara teknikal dia barang lah. Dia barang. Barang yang belum diguna dan perlu disimpan untuk tujuan operasi atau pengenalan, termasuk bekalan pejabat. Kalau di hospital tu, ubatan, alat ganti keselamatan, alat makmal, bengkel, dapur, alatan sukan, alatan pertanian, penyiaran. Kalau kita ni lebih kepada pertanian lah. Macam stok racun, stok di PPK tu. Kalau orang tengok ada racun, ada stok racun. Lepas tu kalau di ladang, barang-barang untuk kerja-kerja di ladang macam cangkul, tu bukan stok lah. Kalau kita nak pergi ambil dekat store, kalau nak ambil benda-benda baru. Dah faham apa itu store dan apa itu stok. Kita balik ke tajuk kita yang macam saya kata tadi, tajuk yang ketiga, iaitu laksanakan kerja pengenalan bangunan store ladang. Yang dalam slide ni, kalau tertuju pada slide, inilah tajuk kita dalam bangunan store. Macam saya kata tadi, kita tajuk yang ketiga. Penyelenggaraan. Apa itu penyelenggaraan? Penyelenggaraan adalah satu kombinasi tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengekal atau membaik pulih suatu sumber fizikal dalam keadaan berfungsi dan selamat, serta memastikan ianya berada pada kecekapan yang maksimum. Maksud dia, kita store tu kita kena pastikan sentiasa dalam keadaan baik untuk beroperasi dari segi keselamatan bangunan, kebersihan, susunan. Ini kita akan bincangkan di depan-depan. Ini adalah di antara kerja-kerja
jenis-jenis kerja penyelenggaraan. Okey, kebersihan, kekemasan, pengudaraan, pencahayaan, pendawaian, saliran dan pembaikan premis. Okey, untuk kebersihan, di mana kebersihan ni penting. Kenapa? Macam kita sekarang lah, kita dalam keadaan sekarang yang kita tahu apa COVID-19. Jadi kebersihan tu penting lah dalam, bukan saja dekat diri kita, malah dalam penjagaan dalam bangunan store pun kita kena jaga kebersihan ya. Kalau tak bersih nak kerja pun tak seronok kan. Jadi kebersihan tu perlu dititik beratkan lah dari semasa ke semasa. Keadaan bersih daripada bebas debu, kotoran, kawalan pencegahan serangga perlu dilakukan. Macam orang kata apa, pest control tu, itu anai-anai, takut anai-anai kan. Itu perlu dilakukan secara berkala. Yang ni ada gambar contoh-contoh salah. Dia nampak dia cuci semua kan. Macam tu lah lebih kurang. Kekemasan perabot kan, peralatan yang dalam tu hendaklah disusun dengan kemas dan secara sistematik dan tidak menghalang laluan lah untuk kita bergerak dengan lebih selesa dalam store tu kan. Tujuan yang disusun ni, bila cara sistematik ni secara tak langsung dia memudahkan untuk kita mengambil stok, untuk cek stok kan. Jadi mudah, tang mana kita tahu tang mana stok tu ada. Dan lagi stok naklah diasingkan dari ruang pejabat, barang-barang naklah disusun dengan kemas dan baik. Macam kita tadi lah. Sebab apa kita nak susun kemas dengan baik? Sebab untuk memudahkan kerja seseorang penjaga stor jugalah kan. Kita nak cari barang senang. Kalau orang nak main ambil barang, orang tu tanya, okey sini tak mana ada tak ada. Jadi kita tahu stok tu masih ada kan. Seguranya kita nampak kan, dan senang nampak lah, senang nak cari. Okey. Ni contoh. Ni ada gambar ni, ada yang macam tengok di bawah tu, tu di ibu jabat lah, stok alatan pejabat. Di ibu jabat Mada Ampan Jajar. Dia perlu disusun kemas dan mudah dilihat untuk kita ambil barang-barang tu dan untuk kita cek lah. Jadi nak bagi nampak macam tu, kena susun bagi kemas tu lah kan. Seterusnya sistem pengudaraan. Sistem pengudaraan dalam store ni perlulah kita pastikan berada dalam keadaan baik. Kalau kita pakai aircon tu, aircon lah, lepas tu yang kipas pengudaraan, maksudnya nak sistem udara senang kita nak. Maksudnya kita tak rasa lah nak duduk dalam tu rasa sesak napas ke apa kan. Dia kena ada exhaust fan. Setengah store, kalau di store untuk alatan pejabat ni selalunya kemas lah, selalunya udara pun pengudaraan ni elok. Kalau macam store di ladang ni, itu yang kita kena pastikan. Tambah-tambahan pula store yang menyimpan input pertanian tu, macam racun, baja, yang tu penting untuk sistem pengudaraan. Kalau tidak jadi, kalau pengudaraan dia tak elok, dia akan mendatangkan masalah kesihatan dan masalah. Lepas tu kena pastikan ruang tu clean, lalu angin untuk mengelakkan stok jadi keras ni selalunya stok baja lah, baja selalu yang akan keras kan. Jadi pengudaraan tu penting untuk memastikan stok berada dalam keadaan yang baik. Macam tengok tu, tu exhaust fan. Tu gambar exhaust fan. Yang tu yang belah tu dia exhaust fan yang di gudang-gudang lah, di store ladang lah.
kalau kita selalu tengok benda ni di kilang-kilang, macam kita kan, kalau macam pernah pergi PPK, kita boleh nampak di store baja tu kan, di store racun. Benda ni wajib ada, memang ada, kena ada kan. Sebab di store racun dia tak ada ruang tertutup kan. Kalau store untuk alatan pejabat ni, yang tu boleh ruang tertutup, kita boleh aircon kan. Tapi kalau di store ladang ni, untuk yang melibatkan ibu pertanian, baja, racun apa semua, kita perlukan ruang udara yang lebih selesa lah, kena ada exhaust fan dalam kan. Okey, seterusnya pencahayaan. Okey, pencahayaan, kita juga perlu memastikan pencahayaan di store dan bukan kawasan store mencukupi. Memastikan kesedaran pengguna dengan kadar cahaya di store. Keadaan di mana pencahayaan kurang akan menyebabkan proses kerja menjadi lambat dan boleh mengakibatkan kemalangan. Okey, pencahayaan ni penting lah. Kalau kata store tu gelap, kita pasang lampu bagi banyak sikit, bagi terang. Maksud dia bila cahaya kan, kalau kata gelap, payah juga kita nak buat kerja. Jadi kadar cahaya di store tu penting untuk kita buat kerja, untuk kita cek stok yang dah berada di dalam store. Pendawaian. Pemeriksaan sistem pendawaian di kawasan store perlu bagi memastikan tiada litar yang saraf overload dan tiada kabel terputus atau terakis. Sistem pendawaian perlu dilakukan oleh pakar atau individu bertaulah bagi mengelakkan dan mengurangkan masalah litar pintas. Selain itu, perlu dipastikan tiada pemasangan kabel di bahagian paras lantai store. Okey, pendawaian selalunya bukanlah penjaga store yang akan cek tapi dia perlu memastikan pendawaian tu dia tak serabut. Kalau kata kita ada pakai komputer di dalam store tu, kalau kita kena pastikan pendawaian ke komputer tu dalam keadaan baik kan, tidak nampak serabut. Lepas tu kalau jadi apa-apa pada pendawaian kita tu, kalau ada masalah apa litar pintas apa semua tu, kita kena buat laporan lah, dapat kan. Jadi jangan pula jaga store tu yang pandai-pandai nak buat tu, yang kata kena bagi orang yang mahir dalam bidang pendawaian kan. Kita cuma perlu pastikan penggunaan kabel tu tidak mengganggu proses untuk kita menguruskan store tu, untuk menguruskan store ladang ni lah kan, terutamanya store ladang lah. Okey, yang ni gamak pakar-pakar lah ni yang cek pendawaian, tengok kekemasan tu penting juga dalam pendawaian. Okey, sistem saliran. Semua sistem saliran mahukan pemberitaan di sekitar bangunan store perlu diselenggara dengan baik dan sempurna. Segala sampah, sarap dan sisa buangan atau rumpai yang terdapat dalam sistem pemberitaan perlu dibersihkan dan pemantauan perlu dilakukan dengan lebih kerap dan berkala bagi mengelakkan sistem saliran tersumbat yang boleh mengakibatkan banjir. Okey. Sistem saliran ni penting bukan saja di dalam pertanian, malahan dalam penjagaan bangunan store ni pun saliran penting. Kalau saliran kita tersumbat, saliran ni dia berkaitan dengan air lah kan. Jadi kalau tersumbat, dia akan mengakibatkan berlakunya limpahan air ke dalam store kan. Jadi bila berlakunya limpahan air, dia akan merosakkan stok kita yang di dalam store tu. Dan selalunya perkara ni selalu terjadilah di PPK kan. Tapi kalau kata banjir besar tu, macam pernah terjadi di beberapa PPK di kawasan Mada ni kan, di Sedia Maklum, kawasan Mada ni kawasan banjir. Okey, habis rosak dia punya stok tu.
terutama stok racun dan stok baja. Kalau apa mau perasan, kalau kita pergi ke PPK, okey, stok baja banyakkan dia level dia sudah tinggi kan. Dia punya RAM dia nampak tinggi dah. Kalau selalunya yang ni stok racun. Jadi untuk pastikan benda ni, untuk pastikan tak mau berlaku limpahan air tu, kita perlu parit longkang tepi bangunan tu, ambil sedikit masa untuk kita cuci lah kan, untuk mengelakkan daripada berlakunya limpahan air masuk ke dalam kita punya bangunan. Dan kalau masuk rosak kita punya stok, rugilah, dia akan mendatangkan kerugian terutama kepada PPK tu lah, pada PPK tu, pada pemilik tu. Okey, seterusnya. Okey, yang ni contoh lah. Kita nak ambil contoh bangunan di PPK, tak ada nak ambil. Jadi kita ambil yang gambar ni. Okey, pembaikan permis. Okey, permis ni bangunan lah kan. Bangunan store perlu jalankan kerja-kerja pembaikan dari segi komponen peralatan, item serta struktur bangunan. Jika terdapat sebarang kerosakan atau kecacatan, secara tidak langsung segala aspek keselamatan dan kesihatan terjamin, dan bukan sahaja kepada pengguna, malah kepada persekitaran. Kontraktor terlatih dan bertolak perlu dilantik bagi menjalankan kerja-kerja pembaikan permis. Perlu mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya dan bomba. Okey, tu yang kita kena untuk pegang permis ni. Okey, untuk penjaga store, selalunya pegawai store lah, dia akan check. Selalunya akan ada checking lah untuk bangunan-bangunan store ni kan. Selalunya takut akan berlaku crack. Selalunya crack, lepas tu bumbung bocor, sehingga merosakkan stok kita yang di dalam store tu. Dan jadi penjaga store dia kena memastikan tidak berlaku benda-benda tu. Macam terutamanya yang kerap berlaku kalau di dalam store-store di PPK ni, bumbung yang bocor lah. Yang tu kerap berlaku. Kalau perasan bila kita pergi ke store ke PPK, bangunan store baja yang di belakang yang besar tu, selalunya dinding. Kalau kita perasan, kita tengok dinding tu kan dia pakai asbestos yang atas tu. Selalunya kadang-kadang ada yang pecah. Lepas tu bumbung patah. Lepas tu ni, yang tu kita kena selalu kena check lah. Kalau kata berlakunya benda-benda macam tu, okey, kita kena buat report. Bukan kita yang nak pergi perbaik benda tu. Selalunya mereka akan lantik kontraktor lah untuk pergi buat benda tu. Macam tadi jugalah, orang yang pakar lah yang buat kan. Patutnya serah pada orang yang pakar lah buat untuk saya benda tu. Sebab untuk buat kerja tu pun bukan boleh buat ikut lah. Dia kena ikut dan lah. Dia kena ikut spesifikasi yang telah ditetapkan kan, oleh JKR, oleh badan-badan teknikal lah. Yang ni contoh pembaikan bumbung lah, perabung. Dan selalunya yang akan berlaku bocor tu bila hujan lebat berserta dengan angin yang kuat. Jadi selalunya akan berlaku di perabung-perabung tu lah kan, di tengah-tengah tu. Jadi bila berlakunya benda ni, kita perlu buat laporan. Okey, jadual pengadaan store. Okey, tadi dah habis dah. Kita masuk ke yang nombor 2 pula. Okey, jadual kerja. Okey, tujuan kita nak buat objektif atau tujuan untuk kita nak buat kerja-kerja penyelenggaraan store ni, jadual kerja ni,
untuk menentukan dengan tepat berbagai-bagai komponen bangunan supaya komponen-komponen tersebut dapat diganti pada masa yang ditentukan. Merancang sistem pemeriksaan bangunan bertujuan mengelakkan dan berlakunya kecacatan atau kemungkinan kecacatan sebelum tiba masanya. Okey. Jadual ni kita buat jadual untuk kita cek senarai-senarai kerja yang kita bincangkan tadi lah. Kebersihan, kekemasan, pengudaraan, pencahayaan, pendawaian, saliran dan pembaikan permis. Okey, untuk cek jenis-jenis store yang kita bincangkan tadi. Okey, kita kena buatkan jadual kerja, kan? Jadual kerja untuk kita cek benda-benda ni. Kan? Jadi benda ni penting lah. Berdasarkan jadual untuk kita cek benda-benda ni lah, kita akan keluarkan laporan sama ada dalam keadaan bangunan store kita tu boleh beroperasi dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Macam saya kata tadi lah, inilah jenis-jenis ni. Yang ni kebersihan kita buat mingguan, tapi kalau buat hari-hari pun cantik, kan? Kekemasan ni mingguan, kalau hari pun elok juga, kan? Hari kita kemas, dia taklah teruk sangat bila kita nak tunggu sampai seminggu tu, kan? Mingguan tu pengudaraan, pencahayaan, pendawaian bulanan, yang saliran ni eloknya kita buat sebelum bermulanya musim. Selalunya orang akan risau ketika musim hujan lah. Jadi kalau boleh tu kita buat sebelum musim hujan lah, kan? Buat eloknya lepas tu supaya dia tak datangkan salah kepada kita punya store. Yang ni ujian pemeriksaan yang dilakukan lah. Okey, pentingnya untuk kita buat kerja ni, macam kita bincangkan tadi, untuk memastikan salah satunya untuk memastikan bangunan store selamat digunakan. Yang kedua, untuk memanjangkan ketahanan yang maksimum sejajar dengan perbelanjaan yang dikeluarkan, iaitu untuk ketahanan bangunan tu. Okey, maksudnya bila kita membacakan tempoh hayat bangunan tu, kan, selama mana ya dibolehkan, tu yang pentingnya kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, memastikan bangunan store adalah kondusif. Okey, memastikan bangunan store adalah kondusif ni maksudnya dia boleh beroperasi, maksudnya dia boleh digunakan, lebih kurang macam tu lah. Okey, memastikan bangunan store memenuhi semua keperluan undang-undang. Maksudnya bangunan store tu kita buat tu keperluan undang-undang kerja-kerja bangunan, kerja store daripada segi keselamatan apa semua tu. Dan juga yang ni untuk, dan yang yang kelima, mengekalkan kualiti bangunan tu supaya dalam keadaan baik, untuk senang kita buat kerja, kan. Yang ni alat-alat yang jenis peralatan untuk senggara bangunan lah, kan. Ni di situ kita ada mop, tu untuk kebersihan, vacuum, betul tu wiring yang bawah tu cat tangga. Yang ni ada banyak lagi lah benda ni, hammer apa semua tu, skop, kan. Ni di antara alatan yang digunakan untuk selenggara bangunan store berdasarkan jenis-jenis kenderaan yang kita bincangkan tadi lah. Yang mana penjaga store boleh buat sendiri tu, dia buat sendiri lah. Yang mana yang dia tak boleh buat sendiri tu, contohnya macam pendawaian dan pembaikan permis, kan. Macam saliran longkang tu, kalau kata selongkang tu dah pecah teruk otak semua tu, yang tu kena kontraktor lah. Kalau cuma nak cuci buang tanah-tanah dalam longkang tu, selalunya penjaga store dia akan buat sendiri lah benda-benda tu, kan. Yang berdasarkan jadual yang kita tetapkan, yang macam tadi lah, mingguan, bulanan, macam tu lah.
Ini di antara alatan penyelenggaraan stor. Okay, tata cara penyelenggaraan stor. Okay, yang ni tajuk nombor 3 tata cara. Okay, tata cara penyelenggaraan stor ni dibahagikan kepada 5 lah. Okay, 1 perkhidmatan penyelenggaraan, 2 arahan kerja, 3 senarai semakkan, 4 perkhidmatan kecemasan, dan yang kelima adalah laporan. Okey. Apa itu perkhidmatan penyelenggaraan? Perkhidmatan penyelenggaraan apa boleh rujuk nota, dia ada tulis di situ. Perkhidmatan penyelenggaraan yang dilakukan adalah untuk memenuhi standard perkhidmatan. Ianya memerlukan beberapa langkah penting seperti berikut. Kebenaran menjalankan kerja. Pihak pengusaha penyelenggaraan mesti memaklumkan kepada semua pihak terlibat berkaitan kerja yang akan dijalankan. Kalau dia melibatkan mana-mana agensi-agensi luar, contoh untuk bekalan elektrik atau air, maka pihak berkenaan mesti maklumkan dan kebenaran mesti dipenuhi terlebih dahulu. Dalam menerangan atas surat permohonan mesti dinyatakan tarikh kerja akan dibuat dan tempoh dan tempat, masa dan jenis kerja yang akan dijalankan. Okey, yang tu kalau melibatkan agensi luar lah. Agensi luar kalau untuk bekalan elektrik ni TMB ya. Kalau air SADA. Okey, kalau telefon line Telekom. Okey, macam tu lah. Kalau kerja-kerja tu melibatkan agensi luar, kita perlukan kebenaran untuk menjalankan kerja. Okey. Pemberitahuan pengguna. Okey, pengguna mesti diberitahu notis awal jika kita nak buat kerja-kerja pengadaan yang berskala besar lah kan. Contoh kalau kita melibatkan elektrik, kita terpaksa matikan elektrik dulu. Jadi jadi benda ni kita kena maklumkan kepada pengguna kita ataupun pelanggan yang nak berurusan dengan kita tu. Maksudnya kita kena beritahu awal lah, tu yang pentingnya kebenaran menjalankan kerja tu kan. Bila permohonan dah dibuat awal, kita dah ada tarikh, kita dah ada masa kan nak buat. Jadi yang ni daripada situlah kita akan maklumkan kepada pengguna. Okey, untuk khidmat bantuan. Okey, yang ketiga, pengusaha penyelenggaraan mestilah menyediakan khidmat bantuan tertentu yang munasabah, iaitu jika terdapat mana-mana pengguna yang terlibat oleh gangguan kerja-kerja penyelenggaraan, mereka memerlukan bantuan bagi membolehkan tugas-tugas tidak terganggu. Okey, makna dia dalam tempoh kerja-kerja pengadaan tu, kalau ada pengguna dia memerlukan benda tu secara dia memerlukan sangat-sangat lah apa stok itu, benda tu. Jadi kalau boleh kita bantu dalam tempoh tu kan. Kita bantu yang benda tu dia perlu maksudnya macam dalam keadaan kecemasan lah, dia perlu kan benda-benda tu kan. Okey, langkah keselamatan. Semua bentuk notis langkah keselamatan dan penghidaran kemalangan serta gangguan luar di tempat kerja mestilah sentiasa dipasang, termasuk tanda bahaya, kawasan kerja, kawasan yang dilarang masuk. Okey, yang ni papan tanda lah. Papan tanda macam seperti yang kita selalu tengok di jalan-jalan tu, awas kerja sedang dijalankan di hadapan, contoh. Okey, lebih kurang macam tu lah makna dia. Kata kalau di pejabat, okey, lantai baru sudah dimop, awas lincin, yang tu lah. Kita itulah langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ambil kan. Okey, yang ni arahan. Okey, kalau kita tengok slide.
Okay, sorry maaf pening sikit cakap seorang ni biasa. Okey, yang tadi apa? Peralatan kerja. Okey, kita balik ke peralatan kerja. Okey, semua peralatan kerja yang diperlukan mestilah disediakan terlebih awal. Hal ini termasuk kaki tangan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Okey, untuk sebelum kita nak buat apa-apa kerja pun, kan? Apa-apa kerja pun alatan tu kita mesti sediakan dululah. Kan, kita mesti cek dulu alatan tu dalam keadaan yang baik untuk buat kerja, kan. Contohnya cangkul, kalau alatan ladang lah. Jadi, kalau kita nak ambil cangkul, kita nak ambil screwdriver ke tangga, kita kena pastikan alatan tu dalam keadaan baik duluan. Dan sebelum nak buat kerja penyelenggaraan, contoh kita nak buat cat, katalah kita nak buat cat, kita kena pastikan semua peralatan untuk mengecat tu ada dulu. Jangan kita pergi cat dulu, sekali baru nak kalut cari, lagi jadi susah, kan? Okey, lepas tu pemeriksaan awal. Sebelum tu kerja dimula, pegawai penguasa mesti menyiasat dan merekod keadaan fizikal dan perkara-perkara yang terdapat di tempat kerja. Okey, sebelum nak buat kerja tu kena adalah seorang pegawai tu untuk cek dulu benda tu, kan? Perlu tak kita nak buat kerja ni, kan? Saya kalau dah selesai kerja, okey, apa perubahan sebelum dan selepas? Tu yang penting tu, sebelum dan selepas. Maksudnya pegawai ni dia akan tengok sebelum, semasa, selepas. Maafkan saya. Okey, maknanya kena ada perubahan fizikal, kan, daripada sebelum dan semasa. Maknanya kalau cat, terang-terang kita akan nampak, kan. Tapi takkan tak ada perubahan bila kita dah buat kerja-kerja cat tapi tak ada perubahan. Kalau biru tu, kan. Jadi kena ada itulah, sebelum kerja dimula kita cek dulu, sebab orangnya bila kita dah selesai kerja tu kita nampak tu, kita nampak perubahan tu. Okey. Untuk seterusnya rekod kerja. Okey, untuk kerja-kerja penyelenggaraan ni, okey, segala kerja penggunaan peralatan, cara kaedah. Kalau kata ada alat ganti perlu diganti. Contohnya alat ganti ni sebenarnya kerja-kerja penyelenggaraan untuk pendawaian lah. Okey, dan kerja-kerja yang terlibat. Okey. Untuk tugas-tugas ni, kita kena merekod benda-benda ni. Okey, kerja macam tadi, apa alat yang kita guna, kaedah apa yang kita pakai, alat ganti apa yang kita dah ganti, apa dia yang rosak, yang tu kena rekod lah, kan. Untuk ke depan ni, orangnya bila kita tahu satu kata contoh di alat ganti tu, kata kita tukar lampu. Jadi kita tahu kata kita tukar lampu ni berapa hari bulan, tarikh dia, kan. Lampu jenis apa. Jadi tak sampai seminggu lampu tu rosak pula. Maknanya kita tahu tempoh tu. Okey, bila pegawai kata bila last kita tukar lampu ni. Okey, kita ada rekod, jadi kita boleh terang, okey, sekian. Kita telah tukar pada hari ni, jam ni oleh siapa-siapa. Siapa kawan ni tukar, apa syarikat mana pakai lampu jenama apa. Okey, itu pentingnya rekod. Okey. Dan seterusnya pemantauan. Kerja-kerja penyelenggaraan ni mestilah dipantau lah oleh pegawai pemantau, kan. Pegawai penguasa tu dari mula sampai siap. Maknanya kena ada pemantauan. Maknanya jangan tinggal dekat orang kerja kita yang buat tu. Kalau boleh, kalau kata contoh, maksudnya di bangunan store kita buat, kalau boleh tu pegawai store tu, tak syok ambil penjaga store, pakai pegawai store tu dia kena pastikan kerja-kerja tu dibuat, kan. Maknanya sebab lepas ni kalau tak buat lagi mendatangkan masalah ke depan pula dekat dia. Jadi dia kena buat, dia kena pantau lah, tengok, kan.
Sebab dia yang akan jaga bangunan tu, jadi dia kena tahu benda tu apa yang dia buat. Jadi dia akan tahu. Contohnya kalau kita melibatkan kontraktor luar, kalau dia buat sendiri tu, macam kerja-kerja yang boleh buat sendiri tu, itu tak ada masalah. Kalau melibatkan agensi luar atau kontraktor luar macam kita buat tadi, macam JKR kan, TMB, jadi gawai store ni kalau boleh tu dia kena tengok lah untuk apa kerja-kerja dia buat tu, dan maklum lah kan dekat pegawai dia. Okay, selepas tu pengesahan sekiranya kerja-kerja berkaitan melibatkan pengesahan dengan pihak berkuasa, maka pengesahan tersebut mestilah diperolehi apabila kerja-kerja telah disiapkan. Okey, maknanya bila kerja tu dah siap, kita kena memastikan pengesahan dibuat. Okey, contoh katalah dia my service account, selalunya yang kita tengok ni my service account lah untuk kerja-kerja maintenance ni. Okey, setelah dia siap, dia orang yang servis tu akan bagi kita satu borang untuk mengesahkan bahawa kerja tu telah disiapkan, dan kita yang perlu memastikan kerja tu disiapkan mengikut spek dan kemauan kita lah. Contohnya kerja-kerja servis ni, tapi contoh lain macam siapa yang ada mesin kowe, lebih kurang macam tu lah. Pengesahan dia macam tu lah. Macam di store ni selalunya kerja-kerja servis aircon lah kalau store Pakatan Pejabat. Okey, kalau macam store di gudang ni selalunya melibatkan wiring. Kalau di store racun pun lebih kurang macam tu lah. Pengudaraan kan, pengudaraan kita tu, exhaust fan apa semua tu. Okey, dan yang terakhir sekali kekemasan kerja. Setiap tapak yang kerja-kerja pengadaan telah disempurnakan, ianya mesti ditinggalkan dalam keadaan yang bersih dan dikemaskan dengan sebaiknya. Okey, bila kerja-kerja maintenance ni dah siap sebaik-baiknya, kita kena bagi kemas tempat tu. Dan biasalah bila dah buat kerja tu, bila buat kerja selalunya akan nampak berselera dan serabut. Biasalah bila pertukaran, bila buat wiring akan kita maklum lah, wire-wire akan bersepah di lantai apa semua. Jadi bila dah selesai semua kerja tu, kita kena perlu pastikan kawasan tu bersih. Sapu hendaklah dibuang kan. Kalau boleh kita selalunya kontraktor yang dilantik tu dia akan buat lah. Kalau dia ada yang terlepas pandang tu, kita sendirilah buat kan. Tapi kalau boleh suruh dia cuci lah kan, sebab dia dapat kerja tu semua. Okey, yang tu dalam perkhidmatan penyelenggaraan, perkhidmatan kerja-kerja maintenance lah. Okey, seterusnya kita pergi ke arahan kerja. Okey, arahan kerja ni adalah untuk menunjukkan tentang bagaimana kerja mesti dibuat. Siapakah pihak yang mengarah dan pihak manakah yang akan menerima arahan. Sifat secara sudah jelas dan ringkas. Okay, arahan kerja ni kita terima arahan lah kan, untuk buat kerja-kerja maintenance ni, kerja-kerja pengaraan ni, untuk melibatkan agensi luar ni, sebenarnya akan keluar arahan kerja lah. Arahan kerja ni lebih kurang surat buat kerja lah kan. Okey, siapa yang buat, kontraktor mana yang dilantik, lepas tu siapa yang sahkan arahan kerja tu. Okey, kalau dalam store ni macam tu lah dia kan. Setiap arahan siapa, pihak mana yang mengarah, pihak mana yang menerima arahan, mestilah jelas. Maksudnya dalam surat tu dia akan ada semua. Kalau kontraktor mana yang dilantik, lepas tu siapa yang melantik kontraktor tu, yang mengarahkan kontraktor tu buat. Jadi semua tu ada kan. Siapa yang akan buat pemantauan, yang tu kita kena tahu. Okey. Lepas tu senarai semakan. Senarai semakan ni adalah bertujuan untuk memudahkan kerja dibuat
mengikut urutan dan memastikan tiada apa-apa butiran yang tinggal atau terlepas pandang. Senarai semakkan perlu mengandungi butiran berikut. Butirannya seperti yang apa tengok dalam slide tu lah. Langkah kerja mengikut urutan yang betul, pekerja terlibat atau diperlukan, bahan diperlukan, peralatan yang digunakan, masa tindakan. Maksudnya untuk buat kerja tu, kita perlu untuk buat kerja-kerja maintenance ni, kita perlu semak lah. Kita perlu buat semakan dulu lah. Kalau kata kita nak tukar lampu benda floor, apa yang perlu kita buat dulu? Kan ikut kerja ikut rute yang betul. Kalau wiring di switchboard tu, apa yang perlu kita buatkan, kan? Kalau untuk kerja-kerja untuk kekemasan, apa yang perlu dibuatkan dulu. Macam contoh paling mudah, kita bagi katalah kita nak mengecat. Okey, tang mana kita perlu mulakan dulu. Yang penting, sebab untuk memudahkan di pengakhirannya, kan. Jadi kalau macam kita robot lantai, bubuh tai, kalau kata kita tak tahu di mana kita nak mulakan dulu, sekali kalau kita patut mulakan di hujung dulu dan berakhir di pintu. Kalau kata kita dalam bilik, kalau kata kita buat di pintu dulu, berakhir di ni, jadi dia akan jadi masalah pada kita bila dah main tahu hujung-hujung tu lah. Kita nak keluar sana, kan, tai tak kering lagi, lagi pecah pula, kena buat lain. Jadi saya makan perlu untuk langkah-langkah kerja ikut urutan yang betul, kan. Lepas tu bahan yang diperlukan, kerja terlibat tu, peralatan yang digunakan. Maksud dia benda macam kita bincangkan tadi. Sebelum nak buat kerja tu, peralatan tu kita kena pastikan apa yang nak guna, kan. Jadi taklah menyusahkan dan memeningkan kita nanti. Okey, yang tu penting saya semakan ni, bukan saja dalam kerja-kerja maintenance, dalam hidup kita pun penting, kan. Macam dengan tempoh lah ni COVID-19 ni, kita nak keluar, apa yang perlu kita bawa? Face mask wajib lah ni, kan, untuk kesihatan yang tu. Okey. Dan seterusnya, perkhidmatan kecemasan. Berkemungkinan berlaku perkara di luar jangka di sepanjang hayat suatu bangunan store. Perkara tersebut mungkin berbentuk kecemasan biasa atau serius. Sebagai contoh, kecemasan serius di kebakaran. Okey. Bagi mengenai tersebut dapat berperan kemudahan komunikasi yang boleh tengok nota atau boleh baca di slide ni. Kemudahan komunikasi yang mencukupi perlu disediakan. Perlu dipasang alat pengeral kecemasan di kawasan strategik. Setiap perkara atau kejadian yang berkaitan kecemasan mestilah direkod dan didokumentasikan. Kecemasan ni macam kita bincang tadi lah. Contoh macam dia ni, dalam ni dia bagi kebakaran. Okey, kita kebakaran di bangunan store, kan. Jadi bila berlaku benda itu, macam mana kita nak ni? Okey. Yang pertama kita kena ada alat komunikasi lah. Contoh sekarang mudah, kita ada telefon. Kita beli telefon tu pada bomba, dan lepas tu kita maklum dah buat sekitar apa semua. Lepas tu alat pengeral kecemasan ni kena ada lah. Kalau kata contoh macam dia beri contoh kebakaran ni, berlaku kebakaran, kita katak lah benda tu untuk bagi loceng apa panggil loceng kebakaran tu bunyi lah, untuk maklum kepada semua yang berada di bangunan tu. Dan perkara-perkara ni bila berlaku kecemasan mestilah direkod. Okey, contoh selain dari kecemasan ni, contohnya kadang kita hujan lebat berlaku ribut, kan. Kita punya bumbung bangunan store diterbangkan oleh ni. Jadi yang tu perlu segera, makna dia kita buat dulu langkah-langkah awal tu untuk mengelak daripada kita punya stok rosak. Dan kemudian kita akan laporkan benda ni kat pegawai atasan kita untuk buat tindakan kecemasan, kan, untuk menyelamatkan kita punya stok yang berada dalam kita punya stok bangunan store tu. Okey, seterusnya laporan. Okey, prosedur penyelenggaraan tidak mungkin lengkap tanpa masukkan keperluan melapor.
Laporan dan rekod sangat penting untuk membolehkan pengurusan dapat menganalisis dan dapat memperbaiki perkhidmatan sedia ada. Di antara beberapa laporan yang perlu disediakan ialah laporan harian melibatkan kerja-kerja kecil. Laporan harian ni, ni buat kerja kecil yang macam dibincang tadi, dibuat oleh kaki tangan tersebut. Macam pegawai store tu. Contoh macam bila ada cuci longkang, sapu sampah, masalah sapu sampah, mop lantai, apa semua tu. Kan? Pastikan dalam store dia bersih. Lepas tu laporan mingguan, bagi nyata kemajuan dan masalah yang dihadapi sepanjang minggu tu lah. Kan, macam dalam minggu tu, kita berlaku hujan lebat. Air hampir masuki dalam permis, lebih kurang. Kan? Jadi, bila berlaku tu, apa tindakan kita untuk hindarlah benda tu daripada berlaku lagi. Tu, dan yang terakhir, laporan bulanan ni tentunya akan berkait lah dengan harian mingguan ni. Tengok kita punya bulanan ni lebih kepada yang keadaan bangunan store tu lah, yang melibatkan kerosakan fizikal yang kita jangka yang akan berlaku lebih besar. Okay. Seterusnya, langkah-langkah keselamatan store. Langkah-langkah keselamatan untuk menyelenggara store. Okey, keselamatan diri sendiri mempunyai peralatan dengan diri PPE yang sesuai seperti kasut keselamatan, sarung tangan, topi atau lain-lain yang perlu apabila berada di tempat kerja. Memakai pakaian keselamatan yang sesuai mengikut kerja yang akan dilakukan. Tidak memakai barang kemas atau perhiasan seperti cincin, jam tangan. Okey. Keselamatan diri ni penting bila kita nak buat kerja-kerja pengadaan store ni kan. Macam contoh, kita pakai topi, safety helmet kan, kasut safety boot, dan kalau takkan nak pakai kasut sipur Jepun untuk buat kerja wiring kan. Lagi takut mendatangkan masalah lah kepada diri sendiri tu. Jadi yang bila hal tu, cincin, jam tangan ni, dah sekarang tengok kerja-kerja pengadaan yang kita buat. Kalau kata kerja-kerja yang melibatkan kekemasan, macam kita nak gotong royong basuh yang melibatkan ayak lah kan. Jadi seelok-eloknya kita tak payah pakai lah kan. Yang pakai untuk kerja-kerja semasa kerja-kerja pendawaian elektrik ni yang paling penting. Untuk langkah-langkah keselamatan jika kita buat kerja-kerja tu lah, kita pastikan kita tak ada benda yang mengalirkan elektrik tu di badan kita lah. Contoh macam dia kata ni lah, cincin kan, bahaya untuk diri sendiri. Macam sekarang keselamatan kita pakai pelindung diri kita sekarang apa dia? Face mask. Dan face mask tu okey. Untuk apa? Untuk keselamatan kita jugalah. Kan? Untuk keselamatan kita dan juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Okey, betul, keselamatan di tempat kerja. Tadi keselamatan untuk diri sendiri. Ini keselamatan di tempat kerja. Okey, kita perlulah mempunyai pengetahuan mengenai bahaya-bahaya kerja elektrik yang akan dilakukan dan bagaimana mengawal bahaya-bahaya tersebut. Yang ni lebih kepada kerja-kerja macam saya kata tadi lah. Kerja-kerja pendawaian ni dia memerlukan keselamatan di tahap yang tinggi kan, sebab dia melibatkan elektrik. Selain itu kerja-kerja di tempat-tempat tinggi, contoh kerja-kerja pengadaan di tempat-tempat tinggi seperti kita untuk menukar bumbung kan, itu pun kita perlukan keselamatan diri dan keselamatan di tempat kerja pun penting juga tu kan. Dan seterusnya yang ni, lepas tu yang tadi pastikan elektrik digital buka, switch off
sebelum kerja-kerja dijalankan. Yang ini untuk kerja trik mempunyai pengetahuan serta mengamal sikap berhati-hati dan tenang, tidak merokok, sentiasa mengamalkan koordinasi keselamatan dengan rakan kerja. Masa bekerja di tempat tinggi, ni adalah pekerja hendaklah menggunakan kelengkapan sokongan yang sesuai seperti tangga kayu atau aluminium, pelancar besi atau platform kerja, tali pinggang keselamatan atau lain-lain peralatan yang perlu bagi memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan dalam keadaan selamat. Sampai duk buat kerja-kerja penggaraan ni, janganlah pula kita nak main telefon kan. Jadi keselamatan tu penting di tempat kerja. Kan nak main telefon, nak main game PUBG ke apa ke, kalau boleh jangan. Bagi kerja selesai tu. Malam boleh main game. Okey, menggunakan kelengkapan elektrik dalam keadaan sempurna dan selamat untuk digunakan, dan bekalan elektrik kepada kelengkapan diri. Kelengkapan ini hendaklah melalui alat perlindungan pemutus arus baki RCD dan yang kepekaan 30 mA. Pastikan bekalan elektrik, bekalan sementara yang terdedah di tempat kerja dilindungi oleh pelindung mekanikal. Yang kabel elektrik tu kita pastikan tak ada yang cedera lah. Makna cedera ni dia macam dia punya selaput luar tu dia terkoyak agak sikit. Itu bahaya, kita kena pastikan benda tu. Kadang kalau pakai sarung tangan pun tak boleh, dia akan berlaku juga. Sebab pernah berlaku kes di tempat pengalaman saya lah, kerja dulu di Putrajaya. Ada seorang pekerja ni, dia nak pergi, dia pakai sarung tangan apa semua, dia nak pergi potong kabel elektrik tower crane. Jadi dengan kabel tak ada putus, dia pergi dulu. Tu pentingnya pengetahuan kita dalam keselamatan lah, keselamatan kerja ni kan, kerja-kerja semasa buat kerja ni. Sekiranya terdapat bahan mudah terbakar atau terkakis, langkah-langkah keselamatan perlu diambil berpandukan kepada peraturan keselamatan yang berkaitan. Okey, bahan-bahan yang mudah terbakar ni contohnya minyak lah, minyak petrol kan. Jadi ada kita ada juga macam di PPK ada juga store yang kita membekalkan minyak kan, minyak diesel kepada peladang-peladang untuk operasi pam gerak kan. Jadi bila tempat-tempat dimudah terbakar ni, kalau boleh langkah-langkah keselamatan tu perlu langkah-langkah keselamatan tu perlu diambil dengan lebih serius lah kan. Bila di tempat-tempat yang terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar kan. Selalunya kalau di PPK ni, di bahagian teknikal tu, kalau perasan ada store untuk minyak diesel kan. Jadi kan pastikan jauh lah daripada bahan-bahan yang mudah terbakar kan. Jadi jangan duk isap okor ikut dan kan. Tengok keadaan sekeliling kita dulu. Tu tiada aktiviti merokok di sekitaran luar dan dalaman store. Bagi store yang tertutup tu, janganlah isap rokok dalam bilik tu kan, sebab takut dia tak mendatangkan kelesaan kepada pelanggan ataupun keadaan dalam tu lah kan. Pelanggan terutamanya pelanggan lah. Tanda-tanda amaran keselamatan yang dipamerkan taklah jelas kan. Itulah kata yang tadi tanda-tanda amaran tu, dilarang merokok, tanda keluar awas. Yang tu kalau boleh ketika kerja-kerja penyelenggaraan tu, pastikan tanda-tanda ini jelas nampak, senang dilihat, mudah dilihat oleh siapa pun yang nak lalu situ kan. Peruntukan arahan keselamatan dipenuhi sepenuhnya. Setiap bahagian, setiap jabatan, setiap apa dia akan ada arahan-arahan keselamatan ni. Jadi kita kena patuhilah kan untuk kebaikan diri kita juga. Yang ni kendali keselamatan store. Jadual tugasan pengawal, panggilan tugas, kawasan yang perlu dikawal kan, tata cara memantau peralatan keselamatan, maklumat agensi. Jadi makna dia
Keselamatan store ni yang ni lebih kepada pengawal keselamatan yang bertugas lah untuk menjaga store tu kan. Jadi okey, ini lebih kepada pengawal keselamatan lah. Okey, ini contoh jadual keselamatan store. Jadi pengawal store tu dia kena dia selalunya dia akan ikut masa lah kan. Macam kerja macam orang kita ni lebih suka pakai guide lah, lebih kurang macam tu lah kan. Dia kalau kita pakai guide pengawal keselamatan. Tata cara pengeliran tugasan pengawal keselamatan. Okey, memastikan tahap ketugasan seorang pengawal berada di tahap optimum. Yang ni kita masuk ke tajuk keselamatan lah. Yang optimum ni maksud dia apa pengawal keselamatan tu atau guard yang kita selalu panggil ni, kalau boleh dia kena sihat lah kan. Jangan pergi duk lena kan. Yang ni kita sub tajuk yang keempat lah, kendali keselamatan store. Pengawal keselamatan tugas dia nak ngawal keselamatan. Kalau dia pergi kerja duk nak lena pada malam tu, kalau dia tugas malam lah, kalau shift malam kan, dia nak tidur malam, tak boleh panggil pengawal keselamatan lah. Macam mana dia nak check? Takut berlakunya kecurian lah tu. Tentulah kita nak risau kan. Okay, kawasan yang perlu dikawal ya. Okay, sekitar bangunan store dan kawasan pintu masuk utama. Kalau kita seperti kebiasaannya kita nampak di pintu setiap kali nak masuk premis tu akan ada pondok pengawal. Kalau kita ni, kalau orang Kedah ni lebih suka depa lebih kalau apa ni pondok guard macam tu lah kan. Macam di MRTC pun ada depan ni kan, pondok guard apa dia panggil tu. Kita tata cara mantau kawalan keselamatan store. Okey. 1. Pastikan semua lampu dalam bangunan ditutup kecuali tempat-tempat tertentu sahaja. Memasang lampu keselamatan termasuk lampu pagar, lampu koridor dan lampu limpah. Memeriksa dan mengunci pintu pagar keluar masuk yang tidak diperlukan. 4. Rekod butiran diri pelawat. 5. Memastikan pelawat yang tidak berkenaan tidak berada dalam kawasan bangunan. 6. Membuat rondaan. 7. Menjawab panggilan telefon. Okey, yang ni tata cara. Dan tata cara seseorang pengawal keselamatan store. Kan? Bukan store lah makna dia semua. Kalau kata pengawal keselamatan ni memang tata cara dia yang ni. Kalau kata bermulanya di pondok guard yang kita ni lebih senang panggil pondok guard lah kan. Ni tugas-tugas, antara tugas-tugas dia lah. Okey, pastikan semua lampu bangunan ditutup. Maksudnya lampu dalam bangunan di bilik-bilik tu kan. Dan kecuali kalau ada arahan ada ke bilik ni kita tak boleh tutup lampu atas sebab tertentu. Okey. Kita tu lah memasang lampu keselamatan. Maksudnya lampu-lampu di koridor, di laluan-laluan tu. Kalau kita perasan banyak bangunan-bangunan yang kita selalu nampak lah. Selalunya laluan-laluan berjalan ni mereka tak pernah tutup pun lampu kan, akan dibuka lah. Okay, dan memastikan pintu pagar dikunci. Pintu pagar yang selalunya pintu pagar belakang lah yang tak digunakan tu, pastikan dia sentiasa dikunci lah kan. Macam pintu pagar masuk ni selalunya situ kita akan ada lah satunya pengawal keselamatan ni untuk shift malam selalunya akan ada dalam, tengok keluasan bangunan lah. Kalau kata besar mungkin dia akan perlu lebih daripada seorang lah. Kalau macam kecil macam area bangunan PPK yang ada dalam Samada ni, dia selalunya 2 orang. Macam mana pun kadang-kadang ada juga seorang kan, tapi seelok-eloknya 2 orang lah
Sebab seorang akan buat rondaan, seorang akan jaga di hadapan. Itulah akan bergila-gila. Okey, lepas tu rekod. Okey, setiap pelawat yang main kena direkodkan. Tambahan lagi, kalau tengok keadaan sekarang ni, dengan keadaan Malaysia sekarang ni, dalam keadaan COVID-19 ni, memang semua butiran pelawat, pergilah jabatan mana pun, sekarang ni semua direkodkan. Okey, kalau dulu mungkin tidak sangat lah, ada setengah-setengah, melainkan kalau kita nak masuk dalam premis yang bangunan-bangunan yang selalunya bangunan-bangunan kerajaan lah, kan, bangunan kerajaan, tengok ke prioriti, bahagian tu, jabatan tu, butiran pelawat akan diambil lah. Okey, memeriksa pelawat yang tidak berkenaan tidak berada di dalam kawasan bangunan. Okey, contohnya selalunya kalau orang luar lah, selalu orang panggil orang luar yang tak sepatutnya berada dalam bangunan tu. Kalau dia ada, okay, kita dengan seseorang kawasan tu kena check dia, sebab apa main ni, sebab apa tu apa. Tengok jawapan dia. Lepas tu membuat rondaan lah, macam kita kata tadi. Okay, membuat rondaan, kalau kata 2 orang, seorang akan buat rondaan, seorang lagi akan tugas di hadapan. Kalau lebih daripada, kalau ada 3 orang, 2 orang akan buat rondaan. Tengok keluasan bangunan tu, keluasan kawasan yang nak dikawal tu lah. Menjawab panggilan telefon, maknanya kalau ada panggilan telefon daripada mana-mana pun, kita kena jawab lah. Pengawal keselamatan tu dia kena jawab lah, kan, takut ada kecemasan. Okay, ini alatan-alatan yang digunakan oleh seseorang pengawal keselamatan, wisil. Okay, macam ni yang kita nampak ni, kan, yang digunakan oleh pengawal keselamatan. Dan ni peralatan-peralatan keselamatan, semacam bangunan masuk juga tu, yang apa, alat madam api tu. Okay, maklumat agensi penguatkuasaan keselamatan dan kesihatan. Okay, maklumat agensi penguatkuasaan ni seperti contoh yang kita tengok ni. Okay, yang ni kena dipamerkan di pondok pengawal keselamatan lah, pondok guard. Kalau tak percaya, pergi tengok, mesti ada. Tanya tengok pengawal keselamatan, ada lah nama-nama balai-balai polis sekian. Mereka kena ada benda ni. Kalau berlakunya kecemasan dengan beberapa orang, mereka kena hubungi lah benda-benda apa, nombor telefon ni yang berkaitan lah. Okay, format laporan aktiviti. Okay, yang ni kita boleh ambil tadi, format. Ni lah format laporan aktiviti, format dan tata cara buat laporan macam ni. Okay, laluan, latar belakang, macam aktiviti, kemajuan, huraian, penilaian, cadangan, gambar aktiviti, kesimpulan. Inilah contoh buat format dan tata cara buat laporan. Okay, macam tadi kita dah sembang banyak dah. Yang ni setiap kerja-kerja penyelenggaraan yang kita buat tu kena ada gambar. Macam saya kata tadi, ada gambar, kan, ada pemantauan sebelum, semasa, selepas. Okay, jadi gambar tu penting lah untuk kita tengok, untuk kita tunjuk perubahan yang berlaku, kerja-kerja yang telah dibuat. Macam tu lah. Tata cara laporan penyelenggaraan store naklah disediakan sebaik saja selesai kerja penyelenggaraan dijalankan. Rekod laporan kerja penyelenggaraan store perlu disimpan mengikut jenis kerja dan tempoh kerja tersebut dijalankan. Laporan perlu disimpan di dalam satu fail bagi memudahkan rujukan atau semakan dibuat. Tadi kita ada berapa jenis kerja tu, kan? Kita ada 7 kan, kebersihan, kekemasan, pengudaraan, pencahayaan. Okey, kalau kita nak buat laporan mengikutkan jenis kerja tu pun boleh juga. Cara salah ikut zarian kita dan ikut kelesaan kita, dan memudahkan kita untuk buat semakan jika berlaku apa-apa. Pulang kepada kita punya aktiviti ya. Okey, sekian, terima kasih. Saya ingat setakat tu saja saya punya presentation. Kalau salah, kalau kurang tu datang dari diri saya sendiri. Jadi saya nak, dan mohon maaf lah kalau ada kekurangan tu.
Dan ni first time buat secara video secara rakam audio, bukan video, sebab tak naik muka saya, jadi rakam secara audio. Jadi saya ingat ini adalah tajuk ketiga, okey kan. Nanti akan ada tajuk keempat oleh Encik Zul. Okey, saya nak cakap ni saja. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh WhatsApp saya di nombor, saya rasa ada kot nombor telefon saya. Kalau tak ada, boleh check dengan pihak emergency. Okey, setakat ini saja. Ingat tak terlambat kot saya nak ucapkan selamat hari raya. Dan sebab jadual kami sepatutnya di hujung bulan puasa tu dan disambung selepas raya, tapi oleh kerana kita terlibat dengan PKP, jadi terpaksa buat dalam bentuk ni. InsyaAllah kalau ada masa kita akan berjumpa di lain masa, di lain hari. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, macam mana nak. Okey, terima kasih. Bye bye.